awak dikendaki membuat penilaian lah tentang laporan yang telah dibuat. Okey. So jadi langkah-langkah yang terlibat, kalau you tengok di sini, langkah yang terlibat berarti kita ada yang pertama sekali ialah 1, 2, 3, 4, ada 5 step, ada 5 langkah. Jika berlakunya kemalangan, so dia kita kena asingkan tempat berlakunya kemalangan, maksud dia orang lain tak boleh masuk. Kalau macam polis dipanggil crime scene, crime scene maksud dia akan pasang tape tu, dia pasang tape, jadi tak ada orang pun boleh masuk tempat tu lah, kecuali orang-orang tertentu sahaja. So itu maksud dia isolate the accident site, orang lain tak boleh masuk. Sebab apa? Tempat tersebut penuh dengan evidence, penuh dengan evidence. Dan kemudian step 2, jadi ini seorang orang yang berkaitan lah, yang punya kepakaran akan masuk ke dalam site dan akan record semua evidence, semua bukti-bukti yang ada di tempat kemalangan. Itu yang dibuat oleh polis biasanya. Dia akan ambil gambar, dia akan tengok cap jari dia, apa semuanya. Itu biasa crime scene lah. This one sama juga, iaitu scene kemalangan, kemalangan. Dan kemudian ialah photograph atau videotape the scene, jadi kalau dahulu kita biasa gunakan ialah kamera, boleh gunakan juga ialah video, you make a video recording kawasan tu apa semua, kita boleh buat video recording. So jadi photograph or video recording. Okey, langkah yang keempat ialah kenal pasti siapakah individu-individu yang perlu ditemuduga. Okey, siapakah individu-individu yang terlibat, yang berkaitan, terlibat ataupun berkaitan untuk ditemuduga. Okey, langkah yang kelima ialah menemuduga saksi-saksi yang terlibat. Okey, so dia ada 5 langkah di situ. Okey, so this is the city, Los Angeles, California. Wow. The city earns its living mostly in retailing. What's happening? Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Ada. Apa yang berlaku tadi? Okay. Alright. You nampak skrin mana ni? Apa yang you nampak sekarang ni? Sebab saya ada 2 skrin. Saya gunakan 2 skrin. Skrin mana yang you nampak? Gathering info ke conducting the investigation? Conducting the investigation. Oh, you conducting the investigation. Itu yang you nampak, Okay. Okay, fine. It's okay. Conducting the investigation, fine. Okay. Okay, kemudian let's go. Kita faham, isolate. Lepas tu kalau kita tengok langkah yang kedua, record evidence, kemudian kita tengok ialah berkenaan dengan ni, gathering information, how to gather information. Okay. Okay, gathering the information. Nampak gathering, okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, so gathering information, untuk kita dapatkan maklumat, masa adalah penting, jadi masa adalah penting, jadi biasanya apa yang kita perlu buat, kita nak collect evidence, kita nak dapatkan maklumat. Jadi perkara yang paling penting ialah kita perlu lakukan dia secepat mungkin. Jadi maklumat-maklumat yang boleh diambil ialah kita ambil sampel, apa-apa sampel, darah ke, apa ke, anything yang kita boleh katakan sebagai evidence, baju yang koyak ke, apa ke, semua yang kita rasa benda tu boleh jadikan evidence, kita ambil evidence. Kemudian fotos, ambil gambar, measurement, dan kita sketch diagram dan sebagainya. Lepas tu, preserve and protect data, information and evidence, collect in order of reliability, people, position, parts and papers dan sebagainya. So
So jadi kita perhatikan benda-benda tu yang kita perlu kumpulkan. Dia macam you tengok crime scene lah, macam CSI apa semua. Konsep dia sama saja. Record injury types and groups, and identify people involved, interview injured people, interviewing witnesses. Satu lagi ialah kita perlu menemuduga witnesses. Soalan dia when to interview. Jadi untuk menemuduga apa ni saksi ataupun mereka yang terlibat, perlu dilakukan secepat mungkin. Kita nak ingat semula, kadang-kadang bila lama apa yang berlaku ialah kadang maklumat tu telah bercampur aduk. Itu satu, ataupun dia dah lupa. Satu lagi ialah kadang-kadang dia bercampur aduk dengan dayan saja, ataupun kemungkinan dia punya fantasi pun. Okay, so imajinasi dia kadang. So jadi sebab tu kita perlu lakukan secepat mungkin. Okay, dan lagi satu ialah pastikan bahawa mereka kalau boleh, mereka yang terlibat tu jangan letakkan pada satu tempat, ya, sebab kita tak nak nanti mereka berkongsi-kongsi apa maklumat dan sebagainya. Jadi ini telah pun akan tampered, akan mengganggu data-data yang kita dapat tu, kesahihan data-data tu. Okey, ini antara perkara yang penting. Dan satu lagi, bila kita menemuduga individu-individu tu adalah secara individu. Okey, dan pastikan mereka tidak bercakap antara satu sama lain. So the same thing juga kalau dalam crime scene, kalau kita perhatikan ialah di mana mungkin saksi-saksi yang terlibat tu, kalau you tengok dalam police investigation apa dan sebagainya, bila dia nak temuduga, dia tak akan letak mereka dalam satu bilik. Dia biasanya diasingkan. Sebab apa? So you nak dapat maklumat tu persen. Sebab kalau mereka berada pada bilik yang sama, mereka akan berkomunikasi. Jadi kemungkinan mereka berpakat dan sebagainya. So kita tak nak macam tu. Alright. Okay, boleh nampak skrin saya? Boleh sir. Okay, kalau tak nampak beritahu. Kalau nampak beritahu nanti kan. Okay, tak nampak beritahu. Nampak. Okay, good. Sebenarnya pun ada nota tu dalam awak punya dekat outer punya folder, you boleh baca tu. Okay. Okay, lagi satu, dekat mana kita nak menemuduga kita punya saksi atau individu yang kita nak temuduga. Okay, the best place is at the accident scene. Itu yang kita nampak di sini. Cara yang terbaik ialah kita temuduga dekat tempat kejadian. Kalau tak boleh, apa yang kita buat adalah tempat yang private, tempat yang tersembunyi lah, tak ada gangguan dan sebagainya. Jadi kita pastikan tiada gangguan, tiada apa bentuk gangguan lah. Okay. Dan pastikan juga tempat tersebut ialah kita punya witness berada dalam keadaan selesa, yang tak ada gangguan, yang selesa dan sebagainya. Okay. Dan pastikan orang yang kita temuduga tu, kita nampak dia relax, pastikan dia relax dan dia boleh recall ataupun mengingat semula tentang kemalangan tersebut dan tidak ada macam paksaan ataupun perasaan takut apa dan sebagainya semasa kita menemuduga tu. So this is very important. So that's why you have to be observant dari segi behavior yang orang yang kita temuduga tu. Sebab kalau dia too confident, mungkin ada hal lain juga. Kalau dia terlalu takut pun ada masalah juga. So sepatutnya normal saja. Okay. Jadi biasanya kalau setengah orang yang tak biasa menipu, you boleh tengok juga daripada air muka dia dan cara dia punya cakap tu, confident dia dan sebagainya, you boleh agak. So jadi benda ni memerlukan pengalaman. Jadi bukan hanya apa yang dicakap, ialah dari segi bahasa tubuh badan tu juga memainkan peranan yang penting. Okay. Alright. Okay. Dan satu lagi ialah you kena pastikan orang yang kita temuduga tu berada dalam keadaan selesa, dan juga you pastikan bahawa you kena and you start listening. Okay.
Okay, hello. Hello, sir. Hello, Okay, sir. Dengar, kita stop sir. sekejap ya azan Dengan azan sekarang ni, kita berhenti sekejap ya. Okey, sir. Nanti saya akan sambung balik. Baik, sir. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, sir. Okay, so kita masih lagi dalam interview witnesses Okay, boleh nampak ni So, okay, you nampak skrin yang besar ke skrin kecil? You see the whole thing ke? Interviewing ni dalam bentuk presentation ke? Tak, sir, ada nampak 2 slide. 2 slide you tak nampak the whole presentation Sir, tak Tak, nampak. tak. You nampak 2 You nampak 2 ni. 1 dan 2 Betul, sir, betul. Okay, tapi sekarang you boleh baca tak? Kalau tidak saya kena tukar sharing ni. Boleh, sir. Boleh baca. Boleh, sir, boleh. Boleh Okay, kalau tak boleh baca saya kena tukar ke screen 2 lah. Have to change to screen 2. Okay. So, okay. Okay. Sekarang ni, okay, kalau kita nak menduga kita punya witness, put the witness at ease and listen. Kemudian, what is said, how it is said, what is not said. Jadi, bila kita dah pastikan kita letak orang yang kita temuduga tu dalam keadaan selesa dan kita perlu mendengar bila mendengar di sini ialah apa yang dia cakap, macam mana dia cakap, tone suara dia, tempo suara dia, dan lagi satu ialah what is not said. What is not said ni maksud dia you kena teliti ada benda yang dia tak khabar pada you dan daripada situlah you kena tanya soalan. Okay, dan satu lagi ialah seperti yang saya kata tadi, you tengok body language dia juga. Body language dia. So jadi you kena gunakan semua sensory yang you ada lah sebagai orang yang
So sebagai orang yang menyiasat, jadi tone suara dia, dan lagi satu ialah apa yang dia tak cakap apa yang dia tak cakap tu, you nampak ada something yang tak kena, ada benda yang kurang dalam apa yang dia nyatakan tu. Jadi dari situlah pentingnya soalan yang you berikan kepada mereka. Okey. Dan satu lagi ialah soalan-soalan yang you tanya kepada mereka tu pas, okey, berlawanan daripada close ended adalah soalan-soalan yang misal kita kata suka atau tidak. Ya atau tidak. Itu dikatakan sebagai kalau you kata bila awak datang, itu open ended. Nampak tu? Dapat bezakan antara close ended dengan open ended? Bila awak mula bekerja? Tapi kalau kita kata betul ke awak mula bekerja shift semalam? Itu close ended. Tapi kalau dia kata bila awak mula bekerja, itu open ended. Jadi open ended maksud dia it can be anything. Kalau close ended maksud dia ada choice A or B. Macam soalan objektif lah. Soalan objektif adalah close ended. Sebab apa? A, B, C or D. Tapi kalau dia open ended, maksud dia awak boleh buat karangan seperti awak buat karangan. Itu open ended lah. Maksud dia ialah dia can be anything. Jawapan tu boleh dia tidak terikat kepada waktu, dia tidak terikat pada ruang, dia tidak terikat pada masa, ruang dan sebagainya. It can be anything. Dia boleh cakap apa-apa saja. Itu yang kita nak, open ended. Biasanya soalan-soalan yang kita berikan tu pastikannya dalam open ended sebab kalau kita buat close ended ni seolah-olah dia akan menjadikan mungkin ada maklumat yang akan tertinggal ataupun dia akan menjadi bias kepada apa yang kita hendak dia jawab. Itu tak boleh tu macam tu sebab you kena jadikan dia open ended supaya banyak maklumat yang dia berikan yang mungkin maklumat tersebut yang you tak jangkakan, ianya dapat membantu penyiasatan. Okey. Ni lagi satu don't lead witnesses with your question or influence them with gesture, facial expression, tone of voice or any form of non-verbal communication. So maksud di sini ialah soalan-soalan yang you nak soalkan maksud dia tidak ada bias. Jadi sebab you sebagai penyiasat ialah you nak dapat maklumat adalah maklumat yang hakiki, maklumat yang sahih, maklumat yang tidak dicemari maklumat yang yang bersih. Okey, dipanggil clean clean question, clean answer. Maksud dia tidak ada boleh ada bias, maksud dia you sebagai penyiasat tidak boleh mempengaruhi jawapan dia. Itu maksud dia. Okey? Tak boleh mempengaruhi jawapan dia. Sebab apa? Kalau you buat soalan-soalan tertentu, kita boleh buat soalan-soalan tertentu tanpa kita sadari soalan-soalan itu memberikan bias kepada orang yang menjawab kepada kita. Contoh dia macam lawyer. Lawyer kadang kalau you tengok itu berbeza antara penyiasat dengan lawyer. Kalau lawyer you have to be very careful sebab lawyer kadang dia tanya you soalan sebenarnya. Bila you menjawab soalan tersebut, dia nak di mana bila you menjawab soalan-soalan yang dia beri tu, bila you menjawab soalan tersebut, dia akan membawa you kepada mana yang dia hendak. Sebab itu untuk advantage dia. Okay? So berbeza antara lawyer dengan penyiasat. So kalau penyiasat ni, kalau lawyer dia akan gunakan soalan dan you jawab soalan tu, dia nak bawa you ke arah yang dia hendak. That's why you tak boleh menyoal seperti lawyer. Okay? Faham tak? Hello? Faham sir. You kena faham konsep antara penyiasat dan juga lawyer Faham. Sekarang you dah tahulah maksud bila lawyer tanya you soalan, you kena careful. Maksud dia
Bila you menjawab soalan lawyer kan, masuk dekat mahkamah ke apa kan, dia akan bawa you ke arah di mana untuk dia punya advantage. So that's why you have to be careful. So kalau penyiasat, dia sepatutnya dia open mind, dia tak boleh bias. Dia nak kena dapat maklumat apa yang sepatutnya ada. Yang sepatutnya yang dia dapat lah maksud dia. Dan tidak bias, dia tak boleh bias. Dan lagi satu ialah interrupt only if absolutely necessary to seek clarification on a critical point. Remain non-judgmental and objective. Nampak tu? Awak tidak boleh judge, tak boleh non-judgment ni maksud dia apa katakan non-judgment ni maksud dia tidak prejudice lah. Awak tak boleh prejudice bila awak tanya soalan tu, awak tak boleh prejudice. Awak membuat andaian tertentu tentang orang yang awak tunggu duga. Okay? So maksud dia kalau dia katakan dia bangsa asing, orang daripada luar, Myanmar ke Bangla ke, awak punya prejudice awak kepada dia, awak kata ini menipu je, nampak? Awak tak dengar lagi apa yang dia kata, awak dah kata dia penipu. Okay? Oh ini dia orang ni kelentong lebih ni apa semua. You tak boleh macam tu Sepatutnya dia tidak ada beza antara rakyat Malaysia, rakyat asing dan sebagainya. You have to take as it is. You tak boleh buat apa-apa andaian. Okay? You sebagai penyiasat, you kena faham. You adalah sebagai penyiasat. Dan dari segi itu, and objektif. Objektif ni maksud dia, you tahu matlamat soalan tu ditanya. Okay? You have to be very objective. Kita nak tahu bila tarikh ni berlaku sebenarnya. So, you have to be very objective. Kalau berkaitan dengan tarikh sajalah. Masa dia berlaku, masa je lah. Okay? Jangan tanya soalan-soalan yang lain yang tak ada kaitan dengan kemalangan tersebut. So you have to be very careful lah. Okay. Jadi bukan berapa banyak soalan yang you tanya, yang penting adalah soalan yang you berikan itu adalah tepat, very objektif. Maksud dia tepat. Itu soalan itu kalau dia jawab, memang dia menjawab kepada isu-isu yang berkaitan dengan kemalangan. Kadang-kadang kita tanya soalan-soalan yang tak ada kaitan, so you're wasting your time. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5W 1H. Okay, 5 wife 1 husband. 1, 2, 3, 4, 5. So who, what, when, where, why and how. Okay, so daripada bila you tanya soalan-soalan ni semua ni yang very basic, fundamental ni, okay, dianya akan membawa maklumat kepada you. Okay, 5W 1H. Itu dia. Itu dia punya perkara yang penting macam mana kita nak menduga. Inilah cara bertanya soalan. Okay. Alright. Okay. If you can keep your note taking to a minimum during the interview, your chances of getting uninhibited information are increased. Note taking can distract and even frighten up witnesses. So you have to be very careful. Boleh mengganggu witness. Okay, so that's why sometimes it's good to do the recording ke video ke apa dan sebagainya. Those kind of thing. Sebab apa, you boleh nampak dia dengan jelas dan sebagainya. You just relax tanpa menulis ke apa, sebab dia akan mengganggu sebenarnya orang yang you tunggu juga. Satu lagi ialah sebagai penemuduga untuk penyiasat, sebagai penyiasat you menemuduga you punya witness, ada baiknya di mana you ulang balik apa yang diperkatakan. Kalau diperkatakan kemalangan tu sebenarnya berlaku 12 pagi kan, 12 malam. So jadi mungkin masa dia cakap tadi Encik mengatakan bahawa kemalangan tu berlaku 12 malam kan. Itu tadi kan betul angguk itu 12 malam terlibat. Jadi sebab apa, you nak pastikan bahawa betul. Kalau dia kata
Dia pun anggap, tadi kata 5, no kata 4. There's something wrong there, you see. So you have to be very alert and sensitive tau benda ni So kadang-kadang yang menduga ni kalau dia smart enough, they can maybe change a little bit the question. Kemungkinan yang witness tu adalah semuanya lelaki. Witness encik tadi tu 4 orang lelaki, seorang perempuan encik bukan. Dia sebenarnya semua sekali lelaki, 5 orang. You can find out benda tu whether dia betul-betul alert tentang apa yang dia katakan. Benda-benda macam tu. You have to be very careful. So biasanya kita perlukan verification. Kita verify betul tak betul apa yang kita faham tentang apa yang dia perkatakan. Okay. Dan dari situ you boleh check whether he really knows what he's talking about. Sebab kalau dia telling stories, kadang-kadang dia dah tak ingat apa yang dia ceritakan sebelum tu. Tapi kalau dia talking about the facts, dia akan ingat benda tu. Alright. Okay. So dari segi kita merekodkan ni, dia ada setengah pendapat lah. Setengah pendapat kata okey, setengah pendapat tak ada okey dan sebagainya. Sebenarnya cara yang terbaik ialah pada saya ialah bila you nak buat recording or video taping dan sebagainya, apa yang you buat ialah you minta kebenaran dia lah untuk dilakukan benda tu. Okay, sepatutnya dia tak boleh buat hesitation lah benda tu. Okay, you shouldn't hesitate benda tu. Sebab perkara tu penting sebab mudah untuk bila kita buat recording adalah lebih mudah berbanding dengan you type. Kadang-kadang you type pun mungkin you ada kesilapan dari segi typing tu, you menulis ke apa dan sebagainya. Okay. So pada saya ialah sebaik-baiknya ialah ianya di tape dan ianya divideokan. Itu cara yang terbaik lah. So you won't miss the information lah. Sebab kadang bila kita menulis ni ada tendency untuk kita buat silap. Okay. Nampak tak? If the interview is to be taped, the following rules of thumb should be applied. Kalau kita nak record, use the most unobtrusive device available. Pastikan device yang kita nak gunakan tu tak adalah nampak obvious sangat sebab dia akan mengganggu juga konsentrasi dari segi you punya you punya klien. Katakan kita gunakan alat-alat macam kita nak buat lakonan. Stres kita punya orang yang kita temuduga tu. So maklumkan kepada dia bahawa dia akan ditemuduga, kita buat recording. Dan pastikan bahawa device yang kita gunakan tu berada dalam keadaan baik dan dia boleh run long enough so you don't have to interrupt to change it. So maksud dia kalau pastikan you gunakan handphone ke apa untuk buat recording, maksud dia memory yang ada pastikan is sufficient enough dalam jumlah masa bilangan jam ke apa yang you gunakan untuk menemuduga. Kita tak nak nanti bila menemuduga so dia memory dah full, you gonna have a problem. Or bila temuduga you pun bermasalah dengan recording. So macam mana you nak repeat balik? Because the client don't like to repeat biasanya client pula. Witness biasanya dia tak suka lah kita repeat penat dia. Okay. Dan lagi satu ialah clear at the beginning of the temuduga tu kita kena clear up create repo supaya kita buat repo dengan orang yang kita temuduga tu supaya dia rasa selesa okey. So sekarang kalau misal kata kita buat recording audio ke video, pastikan selepas tu ada individu yang akan transcribe. Transcribe ni maksud dia kita tuliskan maksud dia tadi kalau kita temuduga ataupun kita buat recording, habis daripada tu ada orang yang transcribe dia punya perkataan apa yang dikatakan. Baca transkrip tu, transkrip yang telah dituliskan tu dan highlight maklumat-maklumat yang penting Okey. So jadi kalau orang yang terlibat dengan kemalangan, the best place ialah
kita bawa orang tu di tempat kemalangan dan minta dia bercerita. Sebab tu kalau awak tengok, kalau macam crime scene, ada court case dan sebagainya, di mana witness tu akan dibawa ke tempat kejadian tu. Sebab apa? Memudahkan bagi dia recall semula maklumat-maklumat tu. Okay. So, okey, dan lagi satu, pastikan bahawa kalau kita membawa saksi ke apa dan sebagainya, janganlah saksi itu mengulang semula perbuatan mangsa yang berlaku kemalangan tu, sebab ada kemungkinan di mana akan berlakunya kemalangan yang sama. So don't do that. Okay. So jadi ada baiknya kita bawa saksi itu ke tempat kejadian supaya dia dapat recall semula maklumat tu dengan baik. Okey. Okey, macam mana kita mengumpul maklumat? Tadi kita dah bertemu duga. Lepas tu, macam mana kita mengumpul maklumat? Okey, document the incident scene before any changes are made. So, jadi apa yang maklumat-maklumat yang kita boleh ambil di tempat kejadian ialah victim location. Jadi kalau orang tu mati, dekat mana kawasan orang tu mati, kalau orang tu cedera, patah ke apa, dekat mana lokasi dia, exact location. So kita nak itu yang kita katakan victim location. Okay, position of each witnesses on the master chart including the direction of view. Pastikan saksi-saksi yang kita ambil tu, jadi kita buat sketches, kita kena pastikan kedudukan saksi kita tu di mana. Sebab apa? Kalau kita melihat daripada lokasi yang berbeza, maklumat yang kita dapat juga berbeza. Itu kena berhati-hati Sebab kalau dipandang daripada belakang lain, kalau dipandang daripada sisi lain, kalau dipandang daripada hadapan lain. So that's why we have to be very careful saksi-saksi kedudukannya di mana. Okay. Dan kemudian pastikan mesin dan bahan-bahan kimia yang terlibat dan sebagainya perlu you perhatikan. Itu adalah juga maklumat. Mesin apa, kegunaan untuk apa, tenaga yang digunakan, bahan-bahan kimia yang digunakan, lokasi dia kat mana, apakah bahan kimia yang digunakan, semua tu adalah penting. Kemudian ada contributing factors, jadi dari situ you boleh buat pemerhatian dan mengenal pasti bahan-bahan ataupun benda-benda lain yang mempunyai kesan. Dan pastikan take photo, draw skill sketches. Skill sketches ni mengikut skala take photo, record measurement. Jadi awak kena pastikan sebab tu kadang-kadang bila kita melihat apa, kita letak pembaris, kita ambil gambar supaya kita dapat clear berapa saiz yang sebenar tu dan sebagainya. Okay, all those kind of thing. Okay. Jadi pastikan around incident scene prior to, during or after the incident, tools, equipment, building. Jadi semua-semua ni adalah memberikan kita maklumat. Even pokok-pokok ke apa yang ada kat situ pun semuanya memberikan maklumat, alat-alat yang digunakan apa semua. Everything we have to be very observant dan perlu teliti. So kalau dia terlibat dengan equipment yang sophisticated, you tak ada pengalaman, jadi you perlu carikan, you perlu katakanlah kemalangan tu melibatkan equipment yang very complicated ataupun maksudnya orang biasa tak tahu nak gunakan ke apa dengan betul ke apa. So you have to get an expert untuk turun padang untuk membuat penilaian terhadap alatan tersebut. Okay. Dan lagi satu, pastikan juga bahawa untuk laporan yang you buat tu, lihat juga saksi-saksi yang merupakan expert yang expert untuk dibuat penyelidikan, dibuat siasatan. Okay. Report by expert witness will form part of the investigation evidence. So siapakah expert witness ni sebenarnya? Jadi kalau ada laporan-laporan
oleh katakan dia punya supervisor, engineer dan sebagainya. Benda-benda tu pun kita boleh ambil sebagai evidence juga report-report daripada mereka tu Okey. Okey, paper. So ini yang berkaitan dengan gathering information yang berkaitan dengan dokumen dengan dokumen. So apa yang you boleh check? Contoh dia kalau you tengok sini lah. Ini maksud dia tadi adalah yang berkaitan dengan site di tempat kejadian. Ini adalah yang berkaitan dokumen-dokumen yang ada di kilang berkenaan ataupun di tempat kejadian. Okey. Contoh dia you kena tengok ialah jadual production schedule ni, maksud dia jadual ataupun proses diagram yang ada di kilang tersebut. Ini semua dokumen semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni semuanya berkaitan dengan dokumen. Tadi adalah berkaitan dengan site di tempat kejadian. Dan ini ialah we talk about dokumen-dokumen yang ada yang kita boleh check. Contoh dia check qualification. Jadi kita check qualification pada victim yang terlibat dalam kemalangan tu, adakah dia qualified ke tidak. Training record di sini you boleh tengok sama ada victim tadi tu diberi latihan yang cukup atau tidak. Corrective action, ada tak kajian-kajian yang telah dibuat sebelum ni, pemeriksaan dan pembetulan dilakukan. Equipment maintenance record, adakah alat-alat tersebut adakah bukti bahawa alat-alat tersebut di-maintain dengan baik. Dan lagi satu, check incident record. Ada tak biasanya syarikat dia akan buat high rank apa dan sebagainya, kita bincang sebelum ni. Jadi ada tak berlakunya kemalangan dan ianya direkodkan sebelum ni. So jadi ini kalau you perhatikan, ini adalah mencari bukti sebenarnya. You mencari evidence bahawa apa dia? Production schedule, process diagram, ada ke tak ada? Kalau ada, you ambil itu sebagai dokumen yang you ambil, maklumat yang you ambil. Sebab apa? Kemungkinan jadual yang diberikan ataupun proses diagram itu ada flaw, ada kesilapan, dan itu menyebabkan kemalangan. Sebab kita kena faham bahawa di sini ialah kita nak mengenal pasti apa sebenarnya berlaku dan apakah yang menyebabkan kepada kemalangan tersebut. Okey. Kemudian tengok working procedure yang ada, working procedure ada ke tidak. Kalau ada, ambil maklumat tu dan check betul ke working procedure itu dilakukan dengan betul. Qualification, orang yang kita ambil bekerja ni adakah dia qualified ke tidak. Okey, mengikut kelayakan dia ke tidak, competent ke tidak. Training record, jadi you kena minta daripada syarikat tu, where is the training record. Daripada situ you nak tengok sama ada staff yang terlibat ni mempunyai latihan yang cukup. Corrective action, you tengok dari segi evidence, ada tak bukti-bukti bahawa, jadi semua ni kita mencari bukti sebenarnya. Tindakan pembetulan dibuat. Kalau dia tak pernah buat high rank, macam mana dia nak buat corrective action. Check equipment maintenance, adakah alat-alat di-maintain dengan baik. Kalau alat tu di-maintain dengan baik, berlakunya kemalangan, kita dah tahulah bahawa ini bukan menyumbang kepadanya. Tapi kalau kita tengok equipment tidak maintain dengan baik, maksudnya tak ada maintenance record pun. Dia kata dia dah buat tapi tak ada maintenance record. So you're going to have a problem. So jadi kalau tak ada maintenance records, maksudnya tak ada bukti, kita anggap bahawa there's no equipment maintenance. So kalau equipment tidak dibuat maintenance, itu yang bermasalah. Siapa sini yang dah naik kata bang? Ramai dah pernah naik kata bang? Hello? Pernah. Pernah sir, pernah. Belum pun okey, tapi yang biasa naik kata bang okey. You bayangkan bayangkan you naik Air-Asia ke mana dan sebagainya, bahawa ketebang itu tidak di-maintain. Dia beli ketebang tu, lepas tu dia terbang je, tidak di-maintain. You nak naik tak ketebang tu? Dia tak buat maintenance pun. Tak nak. Bukannya kami tahu pun dia maintain ke tak sir? Masuk dia, you dengar cerita lah. You dengar cerita bahawa kau tahu tak, syarikat ni kan sebenarnya ketebang tu dia tak maintain pun, dia nak jimat duit. Contohlah. Kalau saya tak akan naik kan. Sebab apa? Salah satu yang memastikan bahawa ketebang tu selamat sebenarnya,
bukan isu dia baru atau lama It's not isu baru atau lama. Yang penting bahawa dia di-maintain mengikut standardnya. So antara equipment yang perlukan maintenance yang tinggi adalah kapal terbang. Sebab apa? You terbang di udara bukan dekat darat. So that's why kalau you tengok kapal terbang, dia memang after sometimes dia akan perlu masuk workshop untuk preventive maintenance ke apa, dia akan check semua sekali. Dia ada dia punya standard tertentu lah. Setelah beberapa jam ke apa, dia akan masuk ke untuk dibuat pemeriksaan dan sebagainya. Dan ada yang benda yang perlu diganti, rosak tak rosak perlu diganti, dia perlu ganti dan sebagainya. So, jadi benda-benda ni adalah penting So that's why equipment maintenance, kapal terbang punya maintenance ke, kenderaan punya maintenance is very important. Okay? So dia ada maintenance requirement dia untuk bahan alat-alat tertentu ataupun kenderaan ke, kapal terbang ke, dia ada dia punya standard tersendiri daripada manufacturer dia. Incident record dari segi sejarah berlakunya kemalangan atau tidak so we have to look into that. Okay. Sebab apa? Kalau ada sejarah tu sendiri akan memberikan kita clue Okey, pernah berlaku kemalangan. Apa tindakan pembetulan? Betul ke tindakan pembetulan itu dilakukan? So we have to check benda-benda macam tu. So jadi kalau awak jadi penyiasat, jadi awak akan tengok benda-benda ni. Okey. Jadi maklumat-maklumat ni penting nanti bila you nak komen dari segi laporan apa semua tu kan. So benda-benda ni boleh jadikan point untuk you komen dari segi laporan yang dibuat oleh syarikat berkenaan. Okay, finding. Kemudian kata isolate essential contributors factor. Would the incident have happened if this particular factor was not present? So jadi you kena pasti bahawa maklumat-maklumat yang didapati tu pastikan bahawa ia adalah you nak asingkan mana yang lemah, mana yang kuat dia punya evidence untuk sebab apa kalau tidak nanti you akan ada terlampau banyak maklumat. So jadi you kena pasti asingkan bahawa maklumat ni adalah maklumat yang penting, maklumat yang ni adalah maklumat yang kurang penting. So you have to asingkan tu Okay. So determine causes, employees action, environment condition, equipment condition. Okay. Kita nak kena tahu ialah apakah penyebab kepada kemalangan tersebut? Adakah tindakan pekerja itu sendiri? Maksudnya dia tak ikut perintah, dia tak ikut SOP, dia tak ikut prosedur yang diberikan? Adakah penyebab kepada kemalangan tersebut adalah apa dari segi persekitaran, cuaca ke apa dan sebagainya? Adakah ianya disebabkan oleh keadaan mesin itu tidak di-maintain ke apa dan sebagainya, mesin itu rosak? Lagi satu, prosedur. Adakah prosedur yang digunakan itu adalah prosedur yang tak tepat? Ataupun prosedur itu adalah prosedur yang dah ketinggalan zaman. Maksud dia tidak dikemas kini. Dan lagi satu, adakah latihan-latihan dilakukan kepada pekerja-pekerja tu? Nampak? Ini walaupun you nampak simple ni, ini penting ni. Employees action, satu perkara. Environmental condition, perkara yang kedua. Equipment condition, perkara yang keempat. Prosedur, 5. Training, yang keenam. Jadi ini sebenarnya ni, bila you membuat kajian, you kena pasti apakah penyebab dia. Okey, kalau training maksud dia tak ada training, jadi ini berarti dia apa? Bahawa itu adalah kesalahan majikan sebab dia tak buat latihan. Okey, tapi kalau dia ni, Mamat ni katakan, yang meninggal tadi ni, training, dia kata dalam you punya rekod dia bahawa dia tak ada training. You katakan bahawa ya training kita dah buat dan sebagainya, ada bukti training dah buat cuma dia tak datang. Then there's another thing Okay. Find root cause. Root cause adalah maksudnya punca utama. What cause people tanya what cause behavior, why equipment was not fixed, why condition was not corrected. So jadi ini untuk kita nak mencari jawapan the what and the why. Okay. Okay, recommendation made for corrective action. Jadi you
kena tengok situ apakah recommendation academician corrective action yang diberikan, adakah corrective action itu bernasabah, misal kata dia buat audit ke sebelum ni dan sebagainya, dia buat high rec ke apa, adakah tindakan-tindakan corrective action itu adalah yang betul. Okey, dan satu lagi ialah setelah kita menyiasat, setelah kita membuat laporan dan sebagainya, kemudian kita tengok ialah apa, kita tahu dia punya punca penyebab kepada kemalangan tu daripada fakta yang kita dah tahu dia punya punca dia yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Jadi apa yang kita buat ialah bila kita perlu recommend for corrective action, pembetulan. Kita dah tahu apa punca masalah, dan lagi satu ialah kita perlu membuat corrective action, cadangan tindakan pembetulan. Dan corrective action ini dengan harapan ataupun corrective action ini bertujuan untuk memastikan bahawa OSH management system bagi syarikat itu berjalan dengan baik. So that's the other thing. Okay. Kemudian bagaimana pula kita membuat laporan? Ni nak menulis laporan. Bagaimana kita nak menulis laporan? So jadi pastikan laporan yang kita tulis itu merupakan laporan yang komprehensif, laporan yang menyeluruh. Okey. Dan pastikan ianya jelas, penerangannya adalah complete, cukup, and accurate information, maklumat yang tepat yang berkaitan dengan event, kepada penyebab, kepada berlakunya kemalangan. So jadi kenyataan-kenyataan yang kita berikan dalam report itu mestilah tepat, mestilah mudah dipahami, dan tidak mengelirukan orang bila kita buat report. Okey. Okey, perlu dinyatakan jelas tadi dan sebagainya. Okey. Recommendation, kita perlu buat recommendation. There should be a recommendation kalau kita buat report. Dan pastikan supporting document disertakan. Perlu ada supporting document. Proper review and sign off. Okey. Ianya perlu direview dan ianya untuk sign off menyatakan bahawa selesailah tentang laporan tu. Okey. Okey, soalan dia. Tengok kenapa setengah-setengah kemalangan tidak dilaporkan? Okey, siapa boleh share dengan saya agaknya kenapa setengah-setengah majikan tidak melaporkan kemalangan? Okey, kenapa agaknya? Majikan-majikan kadang berlaku kemalangan dia tak laporkan. Sebab apa? Takut kena saman. Okey, takut kena ambil tindakan mahkamah, kena saman. Lagi? Nama company. Nama company akan buruk, jadi apa akan kesan dia? Nama company akan buruk dan ini akan menyebabkan apa? Orang tak invest dan sebagainya. Hilang pembeli. Apa dia? Tak dengar tadi, apa dia? Hilang pembeli. Oh, okey. Jadi customer dia akan hilang lah. Maksud dia takut customer akan hilang, hilang kepercayaan. Okey, lagi? Ada lain? Apa lain? Apa agaknya? Lain. You kena faham bahawa syarikat ni time is money. Masa tu adalah penting. Bagi dia masa adalah duit. Okey. Masa tu adalah duit. Itu yang penting tu. So jadi seperti apa yang you katakan tadi betul lah tu. Jadi bagi syarikat ialah bila macam laporan kemalangan apabila berlaku you perlu buat laporan, you perlu ini dan itu, nanti orang masuk, orang keluar. Ini akan mengganggu juga production line. Dia akan mengganggu production line sebenarnya. Jadi bila ganggu production line, maksud dia akan melibatkan cost. Okay. Dan satu lagi ialah for sure tadi. Jadi kalau ianya mempunyai rekod yang buruk,
misalnya kata ada berlaku kemalangan gitu-gini dan sebagainya. Jadi ini akan, tadi kita talking about mengganggu dia punya production. Satu lagi ialah dia akan memberikan image yang negatif kepada syarikat. Bila image negatif kepada syarikat, dia akan memberikan banyak elemen sebenarnya. Ada elemen yang lain akan contribute Mungkin pelabur pun tak nak itu dah, tak nak. Orang pun takut nak datang kerja sebab syarikat ni bahayalah, banyak kemalangan, ini matilah kat sini lah apa. So jadi benda-benda macam tu yang dia tak nak sebab tu dia like to keep it as secret Okay, lepas tu several reason. Okay, nampak ni, cuba kita tengok betul lah. Some people see paperwork involved. There's a lot of paperwork need to be done bila berlaku kemalangan Lagi apa? Ignorance. Not all manager supervisor knows as much as they should about reason for accident reporting. Many are not familiar with OSHA reporting certification. So, lagi satu dia lah di mana majikan ataupun manager ke, engineer ke, supervisor, dia memang tak tahu bahawa benda tu perlu dilaporkan. Kadang-kadang dia ignorance, dia tak tahu. Okay, embarrassment, memalukan Jadi ini akan memalukan kalau supervisor memalukan supervisor, kalau engineer bagi syarikat pula image syarikat. Okay. Accident are unreported to preserve a safety record such as accident free. Sebab apa kita dah buat komitmen dekat syarikat kan, ada syarikat yang mengatakan accident free. Jadi kita buat statement itu tetapi banyak berlaku kemalangan. Bukan sekali, mungkin 2-3 kali setahun dan sebagainya. So jadi ini akan merosakkan rekod yang mengatakan bahawa zero accident. Okay? Jadi image dia akan mengganggu image dia lah. Fear of repercussion. Some accident go unreported because the people involved are afraid of being found and fall, being labelled accident prone dan sebagainya. So jadi dia orang risau tentang perkara-perkara yang mungkin berlaku. Tindakan mahkamah ataupun individu yang berkaitan, mungkin dikatakan bahawa individu itu memang pembawa malang selalu menyebabkan kemalangan ke apa dan sebagainya. Dan accident prone or subject to other negative repercussion. So jadi semua benda-benda ni adalah memberikan image yang negatif lah. Okay. No feedback, some accident go unreported because those involved feel filing a report is a waste of time. So ini dia punya pendapat ataupun kepercayaan dia. Bagi setengah-setengah individu yang terlibat dengan kemalangan, kemudian dia sendiri pun tak nak buat laporan. Sebab apa? Dia tak nak membuat laporan tu sebab dia kata buang masa dia je. So mungkin dia kata, alah tak ada apa-apa pun, saya tak mati pun, tak payahlah benda ni kita report. Benda-benda macam tu dia tak memahami tentang pentingnya kemalangan ni, pelaporan kemalangan. Okay, sebab kalau ada pelaporan kemalangan, insya-Allah mungkin yang akan datang perkara tu kita boleh ambil tindakan supaya benda tu tidak berlaku semula. Okay, so pisang tak adalah pisang berbuah 2 kali Okay. Dalam lahan dan sebagainya, dia boleh melihat antara dua. Dia buktikan kelemahan majikan, kesilapan majikan, atau dia juga boleh menunjukkan sama ada individu, victim yang melakukan tadi tu, victim yang terlibat, mangsa yang terlibat tu, maksud dia adakah dia tidak mempunyai cukup latihan, kurang pengetahuan dan sebagainya. Dan dia boleh juga diambil tindakan mahkamah. Okay, many companies condone non-conformance to safety rule as long as no injuries result. So ada banyak syarikat sebenarnya apa kita kata meredai ataupun menerima non-conformant yang melanggar kepada safety rules asalkan dia tidak membawa kemalangan. Ramai syarikat kadang buat macam tu. However, if non-conformant result in accident involving injury disciplinary result, tapi dia boleh membawa kepada kemalangan yang lebih besar sebenarnya. Okay, that's why they don't understand that.
sebenarnya dari segi sebab tu kalau dalam industri bahawa kalau near miss pun kita kena buat laporan sebab kita tak nak nanti perkara tersebut akan menyebabkan kematian ke apa ataupun kemalangan yang lebih besar. Okey. Okey. Okay. Discipline and accident reporting. Lagi satu recommended procedure never discipline an employee mengambil tindakan oleh sebab pekerja berkenaan kemalangan dia lalui sebelum ni. Maksud dia kita tidak patutlah kita penalti dia ke apa dan sebagainya sebab kemalangan yang dia lakukan sebelum ni kemalangan yang dia lalui. Okey. So jadi tindakan kita ambil tindakan disciplinary action perlu kita ambil bagi pekerja yang tidak mengikut safety regulation tetapi bukanlah pekerja yang terlibat dengan kemalangan. So kalau kita nak ambil tindakan disiplin, kita ambil tindakan disiplin bagi individu yang tidak mengikut peraturan, tetapi bagi individu yang terlibat dengan kemalangan sepatutnya kita jangan ambil jangan kita ambil tindakan disiplin lah sebab orang tu pun dah susah melalui kemalangan, lepas tu kita pula nak ambil tindakan disiplin so I think that's not fair lah. Okay. Okay, so jadi integriti antara penyiasatan kemalangan dan the whole overall of the safety program integriti itu akan dicapai sebab kita kena faham bahawa penekanan kepada safety ni bukan maksud dia tujuan kita nak mendenda ke apa dan sebagainya, tetapi antara perkara yang paling penting ialah perkara ni diambil tindakan supaya memastikan bahawa safety program yang akan dijalankan itu akan berjalan dengan baik dan ianya menjaga kebajikan staff sebenarnya. Okey. Apakah perkara yang perlu kita elakkan bila kita membuat penyiasatan terhadap terhadap kemalangan yang berlaku? Apa dia? Okay. Di mana kita gagal membuat pensiasatan tentang near miss. Nampak tu? Maksud dia kita lepas pandang, kita tak ambil kisah pun tentang near miss. Ini antara perkara yang penting. Sebab tu bila kita buat penyiasatan, kita kena tanya juga, adakah berlaku near miss ke apa sebelum ni? Kalau dia kata ada, maksud dia kita kena tengok, ada tak rekod dia, bukti. Kalau tak ada, maksud syarikat ni tidak ambil kisah lah tentang keselamatan. Okay. Taking ineffective corrective action. Kita perlu tahu juga ialah adakah syarikat ini maksud dia tindakan pembetulan yang dilakukan adakah tindakan pembetulan yang efektif. Kalau sekiranya tindakan pembetulan itu adalah tindakan pembetulan yang tidak aktif, yang tidak efektif, maka kita dah tahulah siapa yang salah. Okey. Lagi satu ialah pastikan color investigation result bias to color. Warna di sini apa maksud warna? Alamak. Mana tadi? Where am I just now tadi? Terlari dah ni. Mana? Okay. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu avoid. No, maksud dia perkara yang jangan dibuat. Okay.
Ini perkara yang jangan dibuat. Allowing bias to color, maksud dia bias color di sini, maksud dia color bermaksud di sini adalah warna kulit. Bukan warna yang kita masukkan tu, warna kulit. Maksud dia adakah dia ni apa? Adakah dia ni pendatang asing, adakah dia rakyat tempatan, adakah dia Melayu, adakah dia Cina, adakah dia India. Jadi benda-benda macam ni kita tak boleh mengambil kira dari segi bangsa ke apa dan sebagainya. Kalau tidak berarti kita bias seperti apa yang saya nyatakan dahulu. Failing to investigate in a timely manner, it is important to begin accident as soon as. Jadi maksud di sini ialah kita kena perlu pastikan bahawa jangan tangguh-tangguh bila kita membuat pensiasatan secepat yang mungkin. Sebab kemungkinan evidence kita hilang ke apa dan sebagainya kalau kita lambat. Okey. Okey, ni apa yang perlu dielakkan. Failing to account for human nature when going to say often what people will say during the interview will be shaped by their desire to escape or deflect blame to someone else or protect a friend dan sebagainya. Kita kena berhati-hati sebab apa, kadang-kadang mereka membuat kenyataan itu untuk melindungi orang-orang tertentu. Sama ada dia nak melindungi majikan dia ke, ataupun dia nak melindungi kawan dia ke, ataupun dia nak melindungi diri dia sendiri. Jadi dia tahu kalau dia reveal maklumat tersebut, kemungkinan dia akan dibuang kerja ke apa dan sebagainya. So dia tak nak buat tu benda tu. Jadi you kena faham kadang-kadang maklumat yang diberikan itu tidak tepat ataupun misleading ataupun salah. Sebab apa? Individu tu sendiri dia ada kepentingan yang dia perhatikan. Okey. Dan satu lagi ialah bagi penyiasat-penyiasat kemalangan ini, mereka perlu menghadiri kursus-kursus yang berkaitan dengan penyiasatan. Dia tak boleh main siapa-siapa dia buat, tak boleh. Can't do that. Perlu pastikan bahawa bila kita membuat penyiasatan ini tidak ada gangguan politik. Okey. Politik dimaksud di sini apa dia? Politik dalam industri tu. Sebab ada kepentingan individu, ada kepentingan kroni orang tu ke apa dalam syarikat tu dalam syarikat tu. Jadi ini akan korup kepada kita punya investigation So you kena faham tu. Okay. Okay. Dan yang dilakukan secara jelas dan mendalam. Kadang-kadang apa yang berlaku ialah dari segi penyiasatan yang dibuat tu, kadang-kadang ianya ambil sambil lewa lah. Maksud dia sambil lewa je. They are not really serious dalam penyiasatan tu. Okay. So lagi satu, pastikan bahawa tidak ada kepentingan dalam kita punya siasatan tu. Dia tidak ada konflik. So sepatutnya apa yang kita buat itu tidak ada konflik. Simple aja. Kalau you mengikut prosedur, you mengikut standard yang ditetapkan, biasanya konflik tak berlaku. Bila konflik ni berlaku ialah bila you ada personal agenda, ada kepentingan sendiri dan sebagainya, itu akan membuat konflik. Account for the effects of uncooperative people. People will not always cooperate for variety of reasons, all growing out of the concept of perceived self-interest. Okay, failing to account for the effects of uncooperative people. So jadi isu-isu orang yang orang-orang yang tidak hendak bekerjasama, tidak memberikan kerjasama. So jadi sebenarnya kita tak ambil kisah orang dengan yang tak nak bekerjasama. Sepatutnya kita kena pasti betul-betul siapa. Jadi kalau dia tak nak bekerja sama dan kita tahu bahawa dia adalah saksi penting, kita pasti. Okay. So jadi kalau orang tidak bekerjasama, jadi you kena belajar untuk mempengaruhi supaya individu berkenaan dapat memberikan you maklumat. Itu penting. You perlu meyakinkan individu berkenaan. Okay. Carried out for incident management
management system dan performance maksud dia adalah untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Corrective action, tindakan pembetulan, be communicated clearly, itu penting. Proses for handling investigation and preventive and corrective action, kita kena faham apakah prosedur yang terlibat untuk penyiasatan. Identification and authority for personal handling investigation and preventive and corrective action. Identification and authority for personnel handling investigation and preventive and corrective action. So you kena pastikan apakah dalam sistem tu ada sistem yang membenarkan untuk ini berkaitan untuk pastikan bahawa preventive dan corrective action dilakukan. So ada juga dalam syarikat tersebut perlu pastikan mulakan completion of the corrective action. Maksud dia kena ada kaedah di mana bahawa corrective action telah dilakukan dengan baik dan sebagainya. So these are the things, dia perlu ada benda tu. So kita tak boleh kata terima saja daripada kerja, kami dah buat corrective action. Apa bukti dia? Siapa yang memastikan bahawa tindakan yang baik yang dibuat itu adalah betul? Itu kena ada juga. Okay. So jadi corrective action and preventive action, prevent, kita dah tahu dia punya root cause. Kita dah tahu root cause tu, apa penyebab kemalangan tu. Jadi kita perlu buat pembetulan kepada apa yang masalah dihadapi. And lagi satu kita kena fikirkan ialah bagaimana untuk mengelakkan perkara tersebut tidak berulang akan datang. Ini antara perkara yang penting. So kita review dia melalui risk assessment process untuk pastikan bahawa correction action, you kena faham bahawa corrective action ni adalah untuk membetulkan situasi yang bermasalah sebelum ni. Tapi kena pastikan juga bahawa corrective action yang kita buat itu tidak menambah ataupun tidak menghasilkan satu hazard yang baru. You kena faham, kita betulkan ni pula, kita memperkenalkan pula masalah lain. So you have to be careful. Kadang-kadang kita memberikan satu penyelesaian tanpa kita sedari bahawa penyelesaian itu menyebabkan masalah yang lain yang timbul, yang tidak timbul sebelum ni. Okay, you have to find that. Strict timetable for implementation established. Pastikan bahawa bila kita nak buat siasatan, corrective action ke apa dan sebagainya, bila kita implement corrective action, pastikan bahawa dia ada dia punya timeline. Jadi bila kita nak buat corrective and prevention, dia perlu ada timeline bagi memastikan bahawa pelaksanaan itu dilakukan dengan betul. Follow up conducted, maksud dia daripada masa ke semasa kita kena ada follow up. Lagi satu, tindakan pembetulan dia dah ambil. Kita kena buat kajian semula, tengok adakah pembetulan yang telah kita buat itu betul atau tidak. So kalau tak betul, dia menambah keburukan, kita kena buat pembetulan kepada pembetulan yang dibuat. Okay? So you have to be very careful on that. Dan dia kena ada mekanisme tu lah menunjukkan perkara tersebut berlaku. So ini adalah dia punya reference and that's the end. Hello? Ada sir. Yes. So kita dah habis dah. Okay, dah habis dah kita. So silibus kita dah habis dah ni kalau nak ikutkan. Kalau nak ikutkan lah. So ini minggu yang keberapa? Ini minggu yang keberapa? 13. 13. 13 ke 12? 12 kan? 12 sir. Ya, 12 sir. 12. Saya rasa 12. Sebab kita ada 2 minggu lagi untuk settlekan apa yang patut. So, jadi kita ada 2 minggu lagi, minggu hadapan dan minggu yang lagi satu. Kita ada apa lagi yang perlu kita lakukan? Kita perlu buat assignment dan kita perlu buat test.
test objektif lah macam hari tu juga kita akan buat benda yang sama. So jadi kita perlu buat ialah test dengan assignment okey, boleh tu? Okey. Nanti saya akan jadi awak dah baca dah sini tadi kita pun dah bincangkan macam mana kita nak buat accident investigation dan sebagainya. So jadi minggu hadapan jadi baca topik ni dengan betul. Awak boleh baca juga dokumen-dokumen yang lain. Berarti minggu hadapan saya tengoklah sama ada hujung minggu ni atau minggu hadapan saya akan bagikan assignment tu untuk awak siapkan dalam masa seminggu ke ataupun less than 1 week. Yang penting kalau awak baca ni awak akan tahulah macam mana awak nak komen sebab daripada laporan yang dibuat tu you dah boleh agak lah sama ada dia memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan untuk membuat siasatan dan juga untuk membuat laporan. So please tengok nota-nota awak dan tengok berkenaan dengan berkenaan dengan topik yang berkaitan yang kita dah belajar untuk separuh semester yang terakhir ni, untuk kita buat assignment dan juga untuk kita buat quiz. Saya akan siapkan satu lagi quiz yang lebih kurang macam quiz 1. Untuk quiz 2 tu soalan objektif, jadi you akan buat penyelesaian dia. Okey. Dan final kita berapa? Saya lupa dah. Final kita berapa bulan? 13. Final kita 13 je. 13 saya bulan berapa? 7. 7. 13/7. Oh, maksud dia lebih kurang dalam sebulan lagi lah kan? Sebab ini bulan 6, bulan 7, so lebih kurang dalam masa sebulan lagi. So tolong study balik apa dan sebagainya. So ingat please walaupun kita dah more or less kita cover the chapter, jadi adalah penting sebab apa, nanti kita nak buat ulang kaji ke apa so jadi minggu depan, minggu ke-13, minggu ke-14, sebab apa kita nak buat quiz, kita nak buat ulang kaji. So jadi pastikan you hadir Saya pastikan you hadir untuk 2 minggu yang akan datang ni. So this is very important Mungkin kita akan bincangkan sikit tentang persediaan menghadapi final exam apa semua. So this is very important. So we're going to have another 2 meeting which is next week and the following week So kita pastikan bahawa saya nak pastikan bahawa you are prepared. Bagi mereka yang ada masalah dengan lagi ni, berapa ramai yang quiz, ada yang setengah-setengah quiz tak dibuat dan sebagainya. So setakat ni kita dah ada berapa quiz Siapa boleh ingat? Saja nak tanya ni, siapa yang ada ingat berapa banyak quiz yang kita dah buat setakat ni? 7. Quiz 7 ke? Saya rasa 14 quizzes kan rasanya kita dah buat. Sebab saya rasa ada macam 14 quizzes saja. Tidak. Saya tengok okey, saya stop sharing. You miss ni. Saya boleh siapa yang you boleh tengok dalam author you. You can look at your author. Saya rasa macam ada 14 rasanya. Okey, saya tengok author saya. Okey. I think you have about 14. Oh, alright. Assessment quiz. Oh, that's a lot of quizzes. Ya, kita ada 14 quizzes sebenarnya. Kita dah buat 14 quizzes daripada awal semester hinggalah sekarang, sebab yang ujung-ujung ni saya tak bagi quizzes. Maksud dia yang lepas-lepas tu. So kita ada 14 quizzes sebenarnya setakat ni. We have 14 quizzes. Betul? Awak dah buat 14 kan? Ke saya silap ni sebenarnya? Okay. 7 ke? Sekejap. Am I making a mistake sini? Sekejap saya check kejap You have up to 6. Soalan 7. Mana dia? Ya. 7 ke? Ataupun saya dah 6 ke? Berapa quizzes yang kita dah buat? Sekejap. Macam mana tak timbul pula saya punya ni? Pasal no record lah ni.
Is it 6? Yeah. Enam quizzes ke? Kita dah buat setakat ni. 6 quizzes. Okay, tak apalah. So, it's okay. Nanti saya next week saya akan refer balik. So, akan tengok sebab apa 14 quizzes tu sebenarnya saya create a folder for 14. Tapi yang berapa yang saya bagi pada you nanti saya check balik. Sebenarnya saya create a folder for 14 quizzes. Tetapi quizzes yang telah saya berikan pada you adakah 6 atau 7? Tadi siapa yang cakap 7 tadi? Hello? Siapa yang beritahu saya 7 tadi? Saya. You rasa 7 Saya rasa 7. 7 Saya rasa saya tersilap sebab tu saya tengok saya punya folder memang ada 14. Tetapi yang saya dah beri pada you nanti saya tengok yang ke-7 Saya tengok 7. Come out with that. Saya nak tengah tengok assessment you. Oh, saya rasa 6 saja yang saya dah beri kepada awak. 6. Sebab apa 7 ni saya belum berikan kepada awak. 6. Kalau nak ikutkan di sini adalah 6 quizzes sebenarnya. Okey, tak apalah, it's okay. Kalau sekiranya saya perlu bagi satu lagi quizzes 7 pun apa, okey jugalah. Okey, apa-apa pun saya akan maklumkan nanti kita akan check balik semula untuk minggu. So pastikan hadir minggu depan dan minggu yang berikutnya sebab ini penting sebab kita nak clearkan everything. Dan satu lagi ialah mungkin kita akan buat preparation untuk kita punya final ke apa. Sebab saya nak pastikan bahawa semua awak cemerlang sebenarnya. Saya seboleh-bolehnya nak semua awak cemerlang. Tapi kalau awak tak ada inisiatif, awak tak ada kesungguhan, saya tak boleh nak buat apalah. I try my best to help you. But the first thing you have to do is that you got to help yourself. Apa yang perlu you lakukan to help yourself? Pastikan datang kuliah, pastikan buat assignment, pastikan buat quizzes dan sebagainya, dan pastikan juga ialah study. You got to study dengan kawan ke apa dan sebagainya. You got to study benda-benda tu. I try my best to help you on that. Okay, kalau you all semua layak A, I don't mind giving all of you A. Tetapi daripada quiz yang satu tu saya dah tengok so ada yang doing very well, ada yang not so well. So kena berhati-hatilah benda tu. Okay. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup, ada apa-apa lagi pertanyaan? No, sir. Okay, tak ada. So anyway, saya nak ucapkan terima kasih. Walaupun setakat ni, saya ucapkan terima kasih sebab ramai daripada awak memberikan kerjasama yang baik. Specifically kawan awak ada yang tak datang. Sebab online ni it's a challenge sebenarnya. Ada kawan awak yang tak sign in. Saya tahu some of you even call your friend this and that, nak pastikan dia datang. It's good because that is what you need and teamwork. So terima kasih lah atas kerjasama yang diberikan dan sebagainya. So I really love that. Okay, so besok bila you bekerja pun kena macam tu lah. Okay, bukan kita menyatakan kesalahan orang, dia tu ini. The most important is you got to help your friends. Itu perkara yang spirit yang penting. Those kind of thing. So okay, kalau tak ada apa lagi, saya pun I need a rest. You pun need to have your lunch. Ada yang tak makan lagi. So anyway, have a nice weekend and take care. Supaya insyaAllah berada dalam keadaan sihat dan selamat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.